Boleh saya bagi pencerahan penting sikit. Ya, terima kasih. Setakat yang saya faham, surat dari mana-mana menteri, kabinet, itu tidak constitute sovereign guarantee ataupun jaminan kerajaan. Surat rasmi oleh Menteri Keuangan, ya, prosesnya sama ada diluluskan oleh kabinet atau tidak, itu terserah pada keputusan kabinet pada ketika itu. Tetapi mengikut faham saya, betul, kalau surat itu cara rasmi ditulis Menteri Keuangan, ia bermakna bukan saja official guarantee letter, it is jaminan kerajaan, sovereign guarantee. Itu setakat yang saya faham. Saya minta Yang Berhormat semak dengan pegawai dan perundangan, kerana saya fikir ini tidak boleh dipertikai. Selama 8 tahun itu pendirian saya semasa Menteri Keuangan. Boleh saya minta celahan yang sama, Datuk Speaker? Hasan juga tentang perkara sama. Saya nak rujuk Yang Berhormat Timbalan Menteri pada kes PKFZ, di mana Yang Berhormat Menteri Pengangkutan pada masa itu berikan satu surat sokongan. Juga masa itu bawah MCA lah, berikan surat sokongan kepada syarikat PKFZ dan diputuskan oleh mahkamah sebagai satu jaminan, dalam bentuk jaminan. So dalam aspek ini, sekiranya datang daripada Menteri Kewangan, ia merupakan satu sokongan yang lebih kuat dan lebih kokoh lagi. So saya harap perkara ini bolehlah dinilai dan secara teliti oleh pihak Yang Berhormat Timbalan Menteri. Sekian, terima kasih. Datuk Speaker, celahan yang sama, ringkas saja. Isunya ialah sukuk yang dikeluarkan oleh UJSB itu telah menerima satu surat sokongan daripada Menteri Kewangan menyokong UJSB bagi memastikan bahawa UJSB ini be able to redeem the sukuk. Itu yang penting. Dua isu. Pertama, dari sudut pandang institusi kewangan, mereka akan menilai bahawa adanya surat itu, dia memberi weightage yang kuat. That's number one. Number two, saya semak di dalam Seksyen 5 risiko fiskal dan liability kerajaan, muka surat 60, dia telah pun menyenaraikan komitmen jaminan, jadual 5.3, komitmen jaminan kerajaan di bawah risiko fiskal dan liability, muka surat 60, urus harta jamaah senderan berhad, 20 bilion. Ini tertera dalam dokumen rasmi kerajaan. Jadi saya kira, sahabat saya Timbalan Menteri Kewangan, dua isu di sini, surat, weightage terhadap surat, sudut pandang institusi kewangan dan dokumen rasmi kerajaan. Jadi kebimbangan baling di sini terjawab, iaitu ianya ada kesan kerana kerajaan telah pun merekodkan dalam dokumen rasmi 20 bilion. Selain daripada kerajaan juga jamin untuk selesaikan SRC International 3.5 bilion. Panjanglah senarai ini, saya tak mau lagi tajuk. Jadi saya fikir perkara itu sudah jelas. Okay, terima kasih. Yang tersurat atau tersirat. Terima kasih. Datuk Dipertua. Sikit ya Datuk Dipertua. Terima kasih Timbalan Menteri, terima kasih rakan-rakan yang bijaksana, semua hebat-hebat belah sana. Saya tidak mempertikaikan surat ni. Saya cuma tanya, adakah ianya merupakan satu government guarantee surat ni? Sebab yang mengelirukan surat yang Wabi Bagan bagi tu, saya tak menyatakan dia niat tak baik. Niat dia kata berulang kali tadi, nak selamatkan tabung haji, nak selamatkan tabung haji. Okey. Kalau untuk kami orang Islam, alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Tetapi saya mempertikaikan Yang Berhormat Kulim, yang Berhormat Kulim sebut saya dah boleh faham, tak terjawab. Sebab ini paragraf 6 yang terakhir tu tadi amat-amat mengelirukan. Sila ambil maklum bahawa surat ini terhad kepada tujuan dan sokongan keuangan yang dinyatakan di dalam perenggan 2 dan 3 dalam surat ini di atas adalah tiada apa-apa jua yang terkandung di dalam surat ini boleh ditakrifkan secara nyata, tersurat atau tersirat sebagai satu bentuk jaminan bagi obligasi keuangan UJSP. Itu persoalan saya. Jadi kalaulah GAM ini adalah government guarantee, tak sepatutnya paragraf 6 ini Yang Berhormat Bagan nyatakan dengan sejelas-jelasnya.
Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Saya harap Timbalan Menteri jawab. Sila. Terima kasih Puan Yang Pertua, terima kasih Halim Berhormat Port Dickson, Bagan, Kulim Bandar Baru dan Baling sekali lagi. Puan Yang Pertua dan Halim Yang Berhormat, dua perkara asas yang kita kena jelas di sini. Asas yang pertama, adakah surat yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Baling itu adalah surat jaminan kerajaan atau surat apa? Itu sebabnya semasa saya menjawab di awal tadi, saya telah memberi penjelasan. Surat yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Baling bukan surat jaminan kerajaan. Very clear. Dia adalah hanya surat sokongan kewangan. Terima kasih Timbalan Menteri. Terima kasih. Tetapi yang kedua, Yang Berhormat Kulim Bandar Baru, apa yang Yang Berhormat Kulim Bandar Baru sebutkan tadi dan Yang Berhormat Bagan sebutkan tadi, adakah kita memastikan pelaksanaan surat sokongan itu atas punca kuasa apa? Atas punca kuasa Akta 61, Seksyen 14/1. Ia jelas. Maknanya apa? Maknanya kita tetap akan memastikan apa sahaja komitmen kerajaan, mana-mana kerajaan sekalipun, kita tetap akan memberi komitmen. Tetapi walau bagaimanapun, ia tertakluk kepada kerajaan semasa. Kenapa? Seperti mana Yang Berhormat Baling sebutkan tadi dan Yang Berhormat Bagan sebutkan tadi, ini keputusan Kabinet. Yang dibangkitkan Yang Berhormat Port Dickson, bagaimana tata cara atau prosesnya. Surat jaminan kerajaan digazetkan di bawah Akta 96. Akta Pendanaan Jaminan Kerajaan, Seksyen 13. Seksyen 3. Jadi surat sokongan kerajaan tidak digazetkan tetapi dia dalam akta. Polemik ini saya harap difahami. Pertama, ia bukan surat jaminan kerajaan tetapi kerajaan tetap akan memberi komitmen kerana kerajaan Perikatan Nasional, kerajaan yang prihatin. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua.